Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Nazhira binti Yusuf di 20201093 845 akan membentangkan penyelidikan tahun akhir saya. Tajuk penyelidikan saya adalah pengaruh faktor demografi, tahap literasi kewangan, dan lokus kawalan terhadap corak perbelanjaan mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, berikut merupakan QR Code bagi memudahkan tuan-tuan dan puan-puan melihat prosedur FYP saya. Abstrak kajian juga adalah seperti yang berikut. Saya mulakan dengan pernyataan masalah. Isu semasa yang timbul telah menarik perhatian saya untuk menjalankan kajian ini. Isu tersebut adalah masalah kewangan yang dihadapi oleh mahasiswa, memandangkan saya juga seorang mahasiswa. Masalah ini wujud disebabkan mahasiswa kini nampaknya lebih suka bergaya dan bersikap shopaholic, dan begitu juga disebabkan keputusan kewangan yang lemah. Lebih-lebih lagi, kos perbelanjaan kini semakin meningkat yang menjejaskan perbelanjaan mahasiswa dari segi keperluan harian, barang pendidikan, pengangkutan, dan pelbagai lagi. Oleh hal yang demikian, saya telah menetapkan 14 objektif kajian. Antaranya, mengenal pasti tahap literasi kewangan, lokus kawalan, dan corak perbelanjaan mahasiswa UPSI. Seterusnya, menentukan sama ada tahap literasi kewangan, lokus kawalan, dan corak perbelanjaan mahasiswa UPSI berbeza berdasarkan faktor demografi jantina. Objektif ke-7 hingga ke-9 pula untuk mengkaji perbezaan tahap literasi kewangan, lokus kawalan, dan corak perbelanjaan antara mahasiswa Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, FPE dan juga bukan FPE. Objektif ke-10 hingga ke-12, saya mengkaji perbezaan tahap literasi kewangan, lokus kawalan, dan corak perbelanjaan antara mahasiswa Bumiputra dengan bukan Bumiputra. Dan objektif kedua terakhir adalah untuk menentukan sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara tahap literasi kewangan dan lokus kawalan terhadap corak perbelanjaan mahasiswa UPSI. Terusnya, metodologi kajian. Saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cara menjalankan kaedah tinjauan. Data-data akan dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS untuk menganalisis analisis deskriptif dan juga inference. Dari segi lokasi, saya memilih UPSI memandangkan kurang kajian mengenai tajuk yang dipilih di universiti ini. Dari segi pensampaian pula, saya menggunakan rawak mudah dengan menggunakan borang soal sidik kepada pelajar-pelajar di 10 fakulti yang berlainan. Bagi populasi, terdapat 17,161 mahasiswa sarjana muda yang terdapat di UPSI berdasarkan data yang dikeluarkan oleh bahagian hal ehwal akademik UPSI. Oleh itu, sampel saya adalah seramai 377 orang dengan merujuk jadual saiz sampel Krejci dan juga Morgan 1970. Dari segi instrumen kajian, saya menggunakan pautan Google Form untuk mengedarkan borang soal selidik. Dalam pautan tersebut, saya menggunakan skala Likert 5 mata untuk menganalisis jawapan responden. Untuk pengetahuan semua, saya merujuk pelbagai kajian lepas untuk membangunkan item pengukuran dan terdapat juga item yang saya bina sendiri mengikut kesesuaian. Sebelum kajian sebenar dijalankan, saya juga telah melakukan kajian rintis bagi mengukur kebolehpercayaan item dalam borang soal selidik. Seramai 37 orang mahasiswa UPSI telah dipilih dan secara keseluruhannya, kesemua nilai item mempunyai nilai alpha Cronbach yang tinggi iaitu antara 0.70 sehingga 0.99. Kini memasuki dapatan kajian berdasarkan edaran borang soal selidik kepada 377 orang responden. Pertama sekali, kita akan lihat demografi responden yang terdiri daripada jantina, semester, bangsa, fakulti, sumber kewangan, dan peruntukan pendapatan bulanan. Kajian ini mempunyai bilangan responden perempuan yang lebih ramai daripada lelaki. Bagi semester pula, pengkaji hanya menekankan semester 1 hingga semester 8 dan kebanyakan daripada responden berada pada semester 7. Selain daripada itu, kajian ini juga didominasi oleh pelajar yang berbangsa Melayu dan diikuti dengan Bumiputra Sabah. Dapatan kajian juga turut mengambil kira mahasiswa Bumiputra dan bukan Bumiputra yang menunjukkan mahasiswa Bumiputra adalah lebih ramai.
Faktor demografi yang seterusnya adalah fakulti yang terdiri daripada 10 jenis fakulti yang terdapat di UPSI. Dalam kajian ini, Fakulti Sains dan Matematik (FSM) mempunyai jumlah responden yang tertinggi, manakala Fakulti Muzik dan Seni Persembahan pula hanya mencatatkan sebanyak 25 orang responden. Hal ini adalah selari dengan jumlah keseluruhan pelajar yang menunjukkan FSM mempunyai jumlah tertinggi, manakala FMSP pula jumlah terendah seperti yang dikeluarkan oleh bahagian Hal Ehwal Akademik UPSI. Secara keseluruhannya, responden yang bukan daripada Fakulti Pengurusan dan Ekonomi (FPE) adalah lebih ramai berbanding mahasiswa FPE pada kajian ini. Seterusnya, sumber kewangan bulanan mahasiswa UPSI terdiri daripada beasiswa, pinjaman, ibu bapa ataupun keluarga, bekerja sembilan dan juga bantuan kewangan yang lain. Berdasarkan hasil borang soal selidik, ibu bapa menjadi penyumbang kewangan utama kepada mahasiswa sewaktu berada di universiti. Melalui sumber kewangan tersebut, pengkaji juga melihat peruntukan pendapatan sebulan yang diperoleh oleh mahasiswa. Anggaran peruntukan pendapatan mahasiswa UPSI adalah sebanyak 300 hingga 400 ringgit yang akan digunakan untuk membelanjakan pelbagai keperluan. Terdapat juga mahasiswa yang mempunyai peruntukan pendapatan yang tinggi, iaitu sebanyak 900 sehingga 1,000 ringgit sebulan, yang menunjukkan terdapat beberapa mahasiswa yang tidak mempunyai masalah kewangan. Seterusnya, hasil dapatan akan merungkai beberapa persoalan yang telah timbul. Mari kita lihat paparan slide di sebelah. Berdasarkan jadual tersebut, didapati tahap literasi kewangan dan lokus kawalan berada di tahap yang tinggi, manakala corak perbelanjaan pula pada tahap sederhana. Perkara ini membuktikan bahawa mahasiswa UPSI mempunyai celik kewangan yang tinggi dan mengetahui setiap aspek dalam kewangan yang diperlukan oleh mereka. Mahasiswa UPSI juga mempunyai kawalan sepenuhnya ke atas tindakan mereka dan memberi lebih perhatian kepada akibat daripada keputusan mereka, khususnya dalam perbelanjaan. Kesederhanaan corak perbelanjaan juga menunjukkan mahasiswa hanya berbelanja mengikut keperluan dan menghabiskan sebahagian kecil sahaja untuk hiburan. Analisis seterusnya bagi menjawab persoalan keempat hingga keenam. Bagi menjawab persoalan ini, saya menggunakan ujian T bebas bagi mengetahui sekiranya terdapat perbezaan bagi tahap literasi kewangan, lokus kawalan dan corak perbelanjaan bagi setiap jantina. Berdasarkan jadual tersebut, hanya tahap literasi kewangan menunjukkan perbezaan yang signifikan apabila nilainya kurang daripada 0.05 iaitu 0.008. Penemuan ini juga mendapati bahawa perempuan mempunyai tahap literasi kewangan yang tinggi. Perbezaan sebegini mungkin boleh berlaku disebabkan oleh kerajinan perempuan untuk mempelajari ilmu pendidikan dalam kewangan ataupun mereka mungkin lebih terbuka terhadap sumber-sumber pendidikan mengenai kewangan berbanding lelaki. Analisis seterusnya pula untuk menjawab persoalan ke-7 hingga ke-9 dengan mengkaji sekiranya terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap literasi kewangan, lokus kawalan dan corak perbelanjaan mahasiswa FPE dengan bukan FPE. Di antara ketiga-tiga pemboleh ubah tersebut, hanya corak perbelanjaan yang mempunyai nilai yang signifikan, iaitu 0.03. Ini membuktikan bahawa mahasiswa FPE mempunyai nilai min yang tinggi berbanding mahasiswa bukan FPE yang menunjukkan mereka cenderung untuk membelanjakan wang disebabkan mempunyai minat dan tabiat berbelanja yang berbeza. Seterusnya, ujian T bebas juga digunakan bagi mengetahui sama ada terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap literasi kewangan, lokus kawalan dan corak perbelanjaan antara mahasiswa Bumiputra dengan bukan Bumiputra. Sama seperti analisis sebelum ini, hanya corak perbelanjaan yang mempunyai nilai signifikan iaitu pada 0.000. Perbezaan ini mungkin dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk budaya, nilai keluarga, latar belakang ekonomi dan pengalaman hidup. Walaupun terdapat perbezaan yang ketara, adalah penting untuk diingat bahawa individu daripada etnik yang sama juga mungkin mempunyai gaya membeli bela yang berbeza bergantung pada keadaan individu mereka. Akhir sekali, ujian korelasi dijalankan untuk mengetahui hubungan antara tahap literasi kewangan dan lokus kawalan terhadap corak perbelanjaan mahasiswa UPSI. Seperti yang kita lihat pada jadual di sebelah, kedua-dua pemboleh ubah ini menunjukkan hubungan yang signifikan apabila nilainya adalah kurang daripada 0.05.
Seperti kita sedia maklum, literasi kewangan memberikan mahasiswa dengan pengetahuan dan kefahaman yang mereka perlukan untuk membuat keputusan kewangan yang bijaksana. Kecenderungan untuk mempunyai lokus kawalan juga boleh membantu dalam mengurus kewangan dengan lebih bijak, merancang masa depan kewangan dan mengelakkan tingkah laku pengguna yang memudaratkan. Memasuki implikasi dan cadangan kajian. Bagi implikasi, saya membahagikan kepada 3 pihak yang mendapat kepentingan melalui kajian ini. Pertama sekali, mahasiswa yang memahami faktor mempengaruhi perbelanjaan boleh membuat pilihan yang menyumbang kepada kesejahteraan kewangan secara keseluruhan. Ini melibatkan penetapan belanjawan yang realistik, pengutamaan matlamat menyimpan dan mengelakkan perbelanjaan impulsif yang mendorong kepada pengurangan tekanan yang boleh menjejaskan kehidupan mereka. Kedua, Institut Pengajian Tinggi. Penemuan daripada kajian ini akan mampu membangunkan program kewangan yang sesuai. Pihak IPT boleh mengintegrasikan pendidikan kewangan ke dalam kurikulum sedia ada dan mewujudkan program bimbingan rakan sebaya yang membantu mahasiswa dalam bentuk pengurusan kewangan. Bukan itu sahaja, penemuan tahap literasi kewangan dan lokus kawalan mahasiswa UPSI yang tinggi ini pastinya boleh dijadikan pelaburan jangka panjang dengan memberikan pandangan yang positif kepada masyarakat. Implikasi kajian yang terakhir adalah kepada pembuat dasar. Kajian ini boleh memaklumkan penggubal dasar dalam menyediakan lebih banyak kursus kewangan di Malaysia agar kesejahteraan masyarakat sentiasa terjaga. Sebagai contoh, bulan literasi kewangan boleh dilakukan di seluruh Malaysia, tidak kira pada peringkat pendidikan maupun agensi kerajaan dan juga swasta. Pembentangan ini akan diakhiri dengan cadangan kajian lanjutan. Pertama sekali, pengkaji mencadangkan agar kajian seterusnya diadakan secara kualitatif dengan menjalankan secara temu bual. Cara ini membolehkan responden memberikan pandangan mereka secara keseluruhan dan tidak hanya bergantung kepada jawapan yang terdapat pada borang soal selidik. Bukan itu saja, permasalahan kewangan juga akan dapat diketahui secara subjektif dengan adanya jawapan langsung daripada para responden. Pengkaji seterusnya juga boleh mensasarkan golongan selain mahasiswa untuk dijadikan sebagai responden. Sebagai contoh, individu yang bekerja, ibu bapa dan pelajar sekolah juga harus diketengahkan lebih-lebih lagi dalam pengurusan kewangan. Kita harus mengetahui tahap pengurusan kewangan pelajar sekolah bagi memudahkan pihak yang bertanggungjawab dapat menjalankan pelbagai program celik kewangan dan penambahan kurikulum di sekolah. Ibu bapa juga tidak boleh dipinggirkan kerana mereka mempunyai tanggungjawab dalam membelanjakan sejumlah wang mereka untuk kegunaan peribadi dan anak-anak. Pengkaji juga turut mencadangkan agar kajian mengenai perbezaan pengurusan kewangan antara individu yang bekerja di bandar dengan di luar bandar dijalankan pada masa akan datang. Kajian pembangunan juga boleh dijalankan dengan membangunkan sebuah model yang berbentuk alat pengajaran untuk meningkatkan kemahiran literasi kewangan. Misalnya, penciptaan alat pengajaran berbentuk gamifikasi di sekolah boleh dijalankan di setiap kelas bagi meningkatkan kefahaman pelajar. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.